Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa, mohon pimpinan Tuhan untuk kita bisa mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini. 听到之前，我们先低头祷告。 Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan buat beribadah kepada Tuhan. 良善的天父，我们感谢你，今天我们还有机会来到你的面前敬拜你。 Saat ini kami mau menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami bisa mengerti firman Tuhan ini. 这个时刻，我们交托于你，你帮助我们可以明白你的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. 奉耶稣基督的名祈求祷告，阿门。 Amin. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. 这时候，请翻开路加福音，路加福音第2章第8到第20节。 Tema kita adalah From Fear to Joy, dari ketakutan kepada sukacita. 我们今天的主题是恐惧变得喜乐。 Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ke-20. Saya akan membacakan ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14, lalu ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20 akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin. Dan demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." 第15节，众天使离开他们升天去了。牧羊的人彼此说：“我们往伯利恒去，看看所成就的事，就是主所指示我们的。”他们急忙去了，就行见玛利亚和约瑟，又有那婴孩卧在马槽里。 既然看见，就把天使论这孩子的话传开了。凡听见的，就诧异牧羊之人所对他们说的话。玛利亚却把这一切的事存在心里，反复思想。牧羊的人回去了，因所听见、所看见的一切事，正如天使向他们所说的，就归荣耀于神，赞美他。 Jemaat Tuhan yang terkasih, pada tahun 2001 sampai tahun 2006 ada sebuah acara TV berjudul Fear Factor. 弟兄姐妹们，在2001年至到2006年有一个电视节目，就是恐惧因素。 Acara ini adalah sebuah permainan yang diikuti oleh beberapa orang untuk mereka melewati beberapa tantangan yang memacu adrenalin mereka. 就是这些参加者必须经过面对许多的挑战。 Para peserta ini ditantang untuk menghadapi tantangan fisik dan mental yang cukup ekstrim dan semuanya ini adalah satu tantangan yang memicu rasa takut dari peserta itu. 参加者将面对必须克服各种极端的身心挑战。 Rasa takut seperti ketinggian atau takut atas binatang tertentu atau untuk makan makanan yang menjijikan. 可能就是这个居高，还是种种的昆虫。 还有能够使人作呕的食物。 Dan pesan yang ingin disampaikan melalui acara ini adalah sebetulnya bahwa manusia bisa mengalahkan ketakutan di dalam dirinya. 这节目的目的就是要告诉信息，就是我们人类可以克服种种的恐惧。 Pesan dari film ini adalah bahwa mau mengatakan bahwa manusia bisa memaksa dirinya sampai titik maksimal untuk mengalahkan rasa takut yang terbesar di dalam hidupnya. 就是说，人类可以以挑战到极限来克服种种的恐惧。 Namun Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebetulnya rasa takut yang para peserta ini sedang berusaha kalahkan ini hanyalah merupakan salah satu rasa takut dari ketiga rasa takut yang manusia sebetulnya miliki. 可是他们所面对这个恐惧，只有3种其中之一的，我们常常面对的恐惧。
Dalam kehidupan manusia ada 3 kategori ketakutan yang bisa muncul di dalam kehidupan manusia. 在人生，我们常常面对这3种的恐惧。 Yang pertama adalah berkaitan dengan ketakutan praktis. 第一就是实际的恐惧， Ketakutan ini adalah yang berkaitan dengan satu situasi yang nyata atau yang real. Dan ketakutan ini dipicu karena stimulus yang nyata dan real. 这现实的情境相关的恐惧，就是有时候我们刺激发引出来的恐惧。 Jadi ketika seorang merasa melihat ada harimau lalu mereka merasa takut, inilah ketakutan praktis. 我们见到老虎的时候，我们感到很惧怕，这就是实际的恐惧。 Dan inilah yang sedang berusaha untuk ditaklukkan melalui acara film Fear Factor tadi. 就是在这个电视游戏节目所面对的。 Namun masih ada 2 ketakutan yang lain, yaitu ketakutan emosional dan ketakutan eksistensial. 接下来还有情绪的恐惧，还有生存的恐惧。 Ketakutan emosional ini adalah ketakutan yang muncul dari perasaan dan hubungan. Dan ketakutan ini muncul karena kebutuhan manusia untuk dicintai dan untuk dikasihi. 这是情感和人际关系的恐惧，就是人类的需求要被爱而爱其他的人。 Dan perasaan takut ini biasanya muncul ketika seseorang merasa apakah aku bisa masuk di dalam sebuah kelompok tertentu. 就是有一个人当要加入一个群体的时候，他有一个怀疑，我是否可以这个被接纳？ Ketakutan ini berkaitan dengan ketakutan penerimaan diri dari lingkungan. 在社会是否能接纳他？ Lalu yang ketiga adalah ketakutan eksistensial. 第三的就是生存的恐惧。 Ketakutan ini adalah ketakutan yang paling dalam karena menyentuh inti dari keberadaan hidup manusia. 这是最深层的恐惧，因为已经深入了我们的内心。 Dan ketakutan ini mungkin jarang terekspos karena ketakutan ini baru muncul ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan kematian. 在我们一生，这个恐惧真很少显露出来，可能当我们面对死亡的时候才出现。 Karena di dalam kematian itu seseorang akan bertanya, apakah hidupku akan berakhir setelah kematian fisik itu aku alami? 因为当一个人面临死亡的时候，他就会说：“那我一生就这样的结束吗？” Di dalam kisah gembala, kita bisa melihat ada sebuah ketakutan yang besar yang dialami oleh para gembala pada saat itu. 当这牧羊的人所面临的惧怕，我们来看。 Di dalam ayat ke-9 kita bisa melihat bahwa Lukas di dalam terjemahan kita, di dalam Alkitab kita dituliskan mereka sangat ketakutan. 在第9节记载，牧羊的人甚惧怕。 Ini adalah ekspresi yang dialami oleh gembala ketika mereka dijumpai oleh malaikat Tuhan. 当天使对他们说话的时候，这就是他们的感觉，他们的反应。 Di dalam bahasa aslinya Lukas memakai sebuah kalimat yang menunjukkan sebuah ketakutan yang besar ini. 路加就在他的原文表达说，这个是那么的惧怕。 Di dalam bahasa aslinya sebenarnya kalimat mereka sangat ketakutan seharusnya diterjemahkan menjadi mereka ketakutan dengan takut yang amat besar. 就是他们那么的惧怕，很高级的惧怕。 Jadi ada satu kata kerja ada satu kata takut yang dipakai 2 kali, yaitu muncul sebagai kata kerja dan sebagai kata benda. 这个惧怕可以形容为动词或者是名词。 Saya rasa kalimat ini dipilih oleh Lukas bukan karena sebuah kebetulan, Bapak Ibu. 这路加选择这个名词不是这偶然的， Tetapi kata ketakutan dengan takut yang amat besar mau menggambarkan tentang rasa takut yang saat itu amat besar dialami oleh para gembala. 这名词是要表述当时这个牧羊的人的感觉，他们都那么的惧怕。 Dan saya bisa yakin bahwa ketiga kategori ketakutan yang saya sebutkan tadi dialami secara bersamaan oleh gembala pada saat itu. 我相信当时牧羊的人都体验到这3种的恐惧。 Kehadiran kemuliaan Allah melalui malaikat menghadirkan sebuah ketakutan praktis karena para gembala ini melihat sosok yang ilahi. 记住这个天使的显现，上帝的荣耀已经彰显了，因为他们看到这个神圣的人物。 Kehadiran malaikat juga menghadirkan juga sebuah ketakutan emosional bagi para gembala pada saat itu. 但是他们也体会到这个情感的恐惧， Karena pada saat itu ketika malaikat itu tampil dengan segala kemuliaan Allah, mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Allah.
当时天使是充满从天上的荣耀站在他们面前，所以他们感知到自己很不配。 Dan sosok ilahi ini dengan segala kemuliaannya membukakan keberdosaan para gembala ini. 当时他们也显露出这一些牧养的人的罪行。 Dan kehadiran sosok malaikat ini juga mendatangkan sebuah ketakutan yang eksistensial. 当时这个天使的出现，也使他们有生存的恐惧。 Karena pada saat itu gembala sadar ketika mereka berhadapan dengan sosok ilahi, kematian menjadi hal yang begitu dekat dengan mereka. 这牧羊的人感觉到，当他们面对这个天使的，他们觉得他们的死亡的日子临近了。 Karena mereka pasti selalu pernah dengar cerita-cerita dari bapa leluhur mereka, bagaimana Allah ketika menjumpai manusia akan ada sebuah penghakiman di dalamnya. 因为他们可能从他们的祖先听说，当上帝显现在一个人的面前，只有发生有天灾和是有死亡。 Meresponi sebuah ketakutan besar yang dialami oleh gembala, kita melihat di dalam ayat yang ke-10 para malaikat ini berkata demikian. 我们看第10节，天使怎么说？ Malaikat ini mengatakan, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. 那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。” Pada bagian ini ayat yang ke-10 Lukas mau memberitahukan bahwa kehadiran malaikat pada saat itu bukanlah untuk membawa sebuah berita penghakiman. 这是要强调说，当时天使所报告的信息，不是要带来给他们一个审判。 Namun berita yang dibawa oleh para malaikat ini adalah sebuah berita tentang sukacita yang besar. 可是他这大喜的信息， Di tengah-tengah ketakutan yang besar tadi, great fear itu tadi, ada great joy yang ingin disampaikan. 在一个极大的恐惧里有大喜的信息。 Berita besar apa yang mendatangkan sukacita besar bagi para gembala itu? 那是什么信息呢？使这些牧羊的人会搞到没有惧怕了。 Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-11 kita bisa melihat tentang berita itu, bahwa di situ dicatat hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 第11节，因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。 Berita ini adalah sebuah berita sukacita yang besar Bapak Ibu. 这是大喜的信息。 Karena kelahiran Yesus sebagai anak Allah setidaknya menghilangkan dua kategori ketakutan manusia, yaitu ketakutan emosional dan ketakutan eksistensial. 因为这个耶稣的降生，最少除去了我们两种的恐惧，就是情感上的恐惧和生存的恐惧。 Yang pertama berkaitan dengan ketakutan emosional. 就是说这个情感的恐惧。 Kalimat telah lahir bagimu menjadi sebuah kalimat yang sangat personal sekali yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. 就说为你们生了救主是非常个人化的这一个词句。 Di sini katakan bahwa Allah atau Yesus itu lahir bagimu, personal sekali bagi kamu, ditunjuk secara khusus untuk diri para gembala itu, ditujukan untuk para gembala itu. 就是说为你生了救主，是为你为这一些的牧羊的人。 Sebuah kalimat yang mendatangkan sukacita yang luar biasa Bapak Ibu. 这句话是带给这牧羊的人大喜的信息。 Karena bagi para gembala yang saat itu menjadi kaum yang tersisihkan pada saat yang semua orang tidak peduli kepada mereka. 当时这一些的牧羊的人在社会上的等是很低等的人。 Tapi di sini diberitakan bahwa ada Allah yang lahir ke dalam dunia sebagai manusia untuk kamu. 因为在这里在报喜的信息是为你们这一些人生了救主。 Berita ini membawa satu fakta bahwa Allah memberikan Yesus atau memberikan anaknya untuk diri mereka secara pribadi masing-masing. 这信息是强调说，这个信息，这耶稣的孩子是为你们一些的牧羊的人而生的。 Ada damai, ada sukacita karena kita tahu, para gembala itu tahu bahwa ada Allah, ada pribadi Allah yang peduli kepada diri mereka. 这里有喜乐，有平安，因为这牧羊的人知道上帝关心他们。 Para gembala ketika mendengar berita itu telah lahir bagimu, mereka langsung menangkap bahwa ada Allah yang peduli kepada saya, ada Allah yang memperhatikan saya, ada Allah yang memberikan kepada saya yang terbaik dari dirinya. 当他们领受到这个信息说是为你生的救主，
他们感到很喜乐，因为他们知道上帝关心他们、爱他们，为他们预备最好的。 Mereka merasa sebagai pribadi yang dikasihi oleh Allah. 他们感觉到他们被爱。 Lalu yang kedua, 第二项， kelahiran Yesus mendatangkan sukacita besar karena kelahiran Yesus menghilangkan ketakutan eksistensial manusia. 第二就是耶稣的降生，让我们除去了我们的生存的恐惧。 Karena di sini dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kelahiran Yesus jelas adalah sebagai seorang juru selamat. 因为耶稣的降生是成为我们的救主。 Kelahiran Yesus sebagai juru selamat menunjukkan bahwa Yesuslah yang akan menjadi penyelamat manusia dari hukuman kekal karena dosa. 就是说，耶稣要拯救我们，使我们脱离我们的罪恶的刑罚。 Di saat itulah ketika mereka tahu untuk apa Yesus lahir ke dalam dunia, 当时他们知道了耶稣降世为人的目的， para gembala sadar bahwa Allah datang bukan untuk menghukum manusia berdosa, tetapi Yesus atau anak Allah itu datang ke bumi untuk memberikan jalan masuk kepada Allah yang penuh dengan kemuliaan itu. 这些牧羊人知道耶稣的到来不是要惩罚他们，而是要拯救他们，使他们可以见上帝，可以他们与上帝和好。 Kalau kita melihat lebih lanjut setelah malaikat ini menyampaikan pesan kepada para gembala, datanglah bala tentara surga. 当我们看天使报这个大信息给牧羊的人之后， Yang bersama-sama menaikkan pujian yang tercatat di ayat yang ke-14. 我们看第14节。 Di ayat yang ke-14 berkata demikian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 14节，在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。 Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, pujian ini merupakan sebuah pujian yang memiliki makna teologis yang begitu dalam, berbicara tentang kenapa Yesus harus lahir ke dalam dunia ini. 这个赞美诗就是告诉我们，在神学里面告诉我们，耶稣降临在世上的原因。 Kelahiran Yesus adalah sebuah jawaban dari permasalahan dosa yang dilematis dari sisi Allah. 就是上帝借着耶稣的降生，解决了他对人类犯罪的因境。 Permasalahan dilematis ini adalah ketika Allah membebaskan hukuman atas dosa manusia, maka Allah akan kehilangan keadilannya. 当神就赦免人家的罪的时候，但世人的罪，他好像是失去了他的荣耀。 Ketika Allah membebaskan begitu saja orang-orang yang berdosa tanpa sebuah penghukuman, maka keadilan Allah patut dipertanyakan. 当上帝白白的释放使人得罪的时候，好像是上帝是不公正的上帝。 Tetapi sebaliknya ketika Allah menegakkan keadilan dengan menghukum manusia, 可是当上帝以公正来惩罚人的时候， kemuliaan Allah juga sebetulnya ternodai karena Allah kehilangan kasih-Nya. 就是好像上帝失去了他的爱。 Namun ketika Yesus datang ke dunia, itulah yang menjadi jawaban atas dilema kasih dan keadilan Allah ini. 可是借着耶稣基督的降生，这一切都解决了。 Yesus yang adalah Allah datang ke dalam dunia untuk menanggung hukuman dosa dan membebaskan manusia dari hukuman dan belenggu dosa. 耶稣基督的降世的目的就是要承担我们的罪，使我们每个人得自由。 Hal ini membuat keadilan dan kasih Allah tetap tegak. Dalam artian hukum tetap dilaksanakan, tetapi manusia tidak perlu menanggungnya sendiri. 这就是说，这上帝仍然要惩罚人，可是我们不必受这个，我们也是得自由。 Kehadiran Yesus Kristus di bumi memberikan sebuah kemuliaan bagi Allah semakin nyata di tahtanya yang maha tinggi itu. 以他的行政，以他的公义的行政，他彰显了他从天上父。 Bahwa kemuliaan Allah yang tercermin dalam keadilan dan kasih Allah itu nyata di dalam diri Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia untuk mati menebus dosa kita. 借着他的公正，借着他的公义，而他的怜悯，他的爱，那彰显了上帝对我们每个人的爱。
Dan sama seperti pujian bala tentara ini yang mengatakan bahwa kemuliaan itu bukan hanya untuk Allah di tempat maha tinggi, tetapi kemuliaan Allah itu juga mendatangkan damai sejahtera bagi umat manusia. 就好像第14节所说的，那荣耀不单单归于在天上的父，那我们在地下的人也是蒙了这个平安。 Kemuliaan Allah itu tidak lagi menjadi kemuliaan yang menghanguskan atau yang menghukum manusia. 这荣耀不是说他只惩罚我们， Tetapi kemuliaan Allah melalui diri Yesus Kristus mendatangkan damai sejahtera bagi manusia di bumi. 不单单有荣耀，而也是赐给世上的人有平安。 Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, para gembala mengalami secara langsung sukacita besar ini. 弟兄姐妹们，这些牧羊的人在现场感觉到、体会到这个大喜的信息的喜乐。 Lukas mencatat fakta ini di ayat yang ke-20. 路加在第20节就记载， Di sini dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. 20节，牧羊的人回去了，因所看见、所听见的一切事，正如天使向他们所说的，就荣耀归于神。 Bapak Ibu yang terkasih, sukacita dari para gembala ini bukan sekedar sukacita karena mereka setelah ngecek berita dari malaikat, ternyata beritanya benar. 那这一些牧羊人所经历的喜乐，不是因为他们听了天使的信息而看见，正如他们信息同样的事。 Tapi saya yakin bahwa sukacita mereka muncul karena adanya sebuah perjumpaan yang ilahi dengan bayi Yesus itu. 可是因为他们在属灵上已经看见上帝。 Karena ketika mereka datang dan mereka melihat bahwa berita yang disampaikan malaikat itu benar, bahwa ada seorang bayi yang dibungkus dengan lampin di atas palungan. 当他们来到这个马槽里，见这个婴孩卧在布里，正如天使所告诉他们的时候， Mereka juga melihat dan menyadari bahwa Allah sekarang sudah mendekat kepada mereka. 他们也体会到神已经亲近他们了。 Mendekat secara harafiah dalam rupa seorang bayi yang dibungkus kain lampin. 就是字面上接着这个包着布的圣子， Allah tidak lagi jauh, tetapi Allah itu menjadi dekat dengan manusia. 上帝看到好像是很远的，可是借着这个圣婴子，他好像亲近了牧羊的人。 Para gembala ini bersukacita bukan karena mereka berhasil mendekati Allah, tetapi karena mereka melihat Allah sudah datang mendekat kepada mereka. 这一些的牧羊人感到体会到很喜乐，不是因为他们亲近这个圣婴孩，而是他们感觉到神已经亲近他们。 Sukacita dari para gembala itu bukan karena kami menemukan bayi itu, tetapi karena Allah sudah menemui kami, Allah sudah menemukan kami, orang-orang berdosa ini. 这些牧羊的人不高兴，不是说我们已经找到了那天使所传给我们的信息，而是上帝先亲近他们。 Inilah yang seharusnya menjadi sukacita terbesar di dalam kehidupan kita, bahwa Allah mau datang menemui kita, orang-orang berdosa. 这对我们来说也是大喜的信息，因为上帝愿意来寻找我们。 Dan saya yakin Bapak Ibu, berita sukacita ini bukan hanya mendatangkan sukacita bagi para gembala. 这个信息不单单是传给牧羊的人， Namun berita ini mendatangkan sukacita yang besar juga buat semua orang di dunia, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. 这信息也传给这个世界上的万民，包括你和我。 Karena kita melihat di dalam kelahiran Yesus ada sebuah fakta bahwa Allah peduli kepada manusia dan Allah mau mendekat kepada manusia. 这耶稣的降生就说一个事是上帝爱我们，他要亲近我们，愿意来到人间。 Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hidup ini memang kita tidak bisa menghilangkan semua ketakutan di dalam kehidupan kita. 所以弟兄姐妹，在我们一生，我们无法来除去一切的惧怕。 Termasuk ketika kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti masih punya ketakutan-ketakutan praktis di dalam hidup kita. 包括我们已经信主的人，我们在我们一生也常常会面对一些使我们惧怕的事情。 Seperti kita yang takut ular, biarpun kita percaya Tuhan Yesus, kita mungkin masih tetap takut sama ular. 我们可能看到蛇的时候感到很惧怕，我们信主之后，我们还是仍然惧怕。
kita takut ketinggian, setelah kita percaya Tuhan Yesus pun mungkin kita masih takut ketinggian. 我们恐高，可能我们信主之后也是还有保持这个惧怕， Dan masih banyak ketakutan-ketakutan faktual yang lain, Bapak 还 Ibu. 有等等的使我们惧怕的。 Dan bahkan justru kadang-kala ketakutan-ketakutan yang faktual ini, yang praktis ini diperlukan dalam kehidupan manusia sebagai sebuah alarm yang melindungi kita. 其实，在我们的一生，我们还必须保持这一些的惧怕，成为我们生活的警报。 Perlu buat kita tetap memiliki rasa takut. 其实，我们仍然有这惧怕感是不错的。 Kalau kita nggak takut harimau begitu ya, tahu-tahu kita deketin aja tuh harimau, kita bisa diterkam harimau. 如果我们没有这个惧怕感，我们靠近老虎，我们说我们不怕，那个是很危险。 Atau kalau kita nggak takut api, kita pegang tuh api, kita bisa terbakar oleh api itu. 我们不怕火，那我们的手去动那个燃烧的火，那是很危险。 Sehingga ketakutan-ketakutan praktis itu menjadi hal yang normal seharusnya di dalam kehidupan kita. 这个实际的恐惧是很普遍的。 Tetapi di dalam kehidupan kita saat ini justru yang sering kali muncul, yang lebih ketakutan-ketakutan yang lebih banyak sering kali muncul adalah ketakutan-ketakutan yang eksistensial dan emosional. 可是我们每一天所面对的，多数是我们情感的恐惧和生存的恐惧。 Inilah yang membuat kita semakin berat untuk menjalani kehidupan di dalam dunia ini. 是有时候是我们以艰难的走过我们的人生。 Karena ada ketakutan-ketakutan yang sifatnya praktis yang kita bisa antisipasi. 有时候这一些恐惧好像实际的恐惧，我们可以克服。 Tetapi justru ada banyak ketakutan emosional dan eksistensial yang begitu menguasai kehidupan kita. 可是还有这个情感上的恐惧，还有生存的恐惧，使我们有困难来面对。 Dan justru faktanya Bapak Ibu, banyak ketakutan praktis kita justru berasal dari ketakutan emosional dan eksistensial yang kita miliki di dalam diri kita. 其实我们的实际上的恐惧的原因是来自我们的情绪上的恐惧，还有生存的恐惧。 Ketika kita merasa takut akan masa depan, 当我们为我的明天忧虑， ini adalah ketakutan praktis yang wajar kalau kita mempersiapkan diri untuk masa depan yang tidak pasti itu. 这是也普遍的是，当我们每一天就要为我们的明天做想。 Sehingga kita menabung, kita berinvestasi, atau kita mencarikan sekolah yang terbaik untuk anak-anak kita. 我们就要用我们的款的储蓄款，我们为我们的儿女们找到最好的学校。 Itu kita lakukan karena kita takut akan masa depan. 因为我们要为将来忧虑。 Tetapi ketika rasa takut akan masa depan itu begitu menguasai kita, membuat kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dan kita menjadi orang-orang yang khawatir di dalam kehidupan ini. 可是当我们过度的惧怕、过度的忧虑的时候，使我们的生活不安。 Apalagi ketika kita melihat banyaknya berita bencana alam, berita peperangan, berita ekonomi yang semakin lesu, itu membuat kita kehilangan arah hidup di dalam hidup ini. 当我们听到很多的天灾，还有的种种的这个在战争，还有经济情况不好的时候，使我们会感到惧怕。 Kehilangan arah hidup dan makna hidup itu sebetulnya berasal dari ketakutan eksistensial di dalam diri kita. 就因为这个惧怕感，使我们失去了生命的意义。 Kita merasa bahwa keadaan dunia ini akan berpengaruh terhadap diri kita dan bahkan mungkin mengancam hidup kita. 我们总是觉得这一些所发生的事件会影响我们的生活。 Atau ketika kita merasa begitu memiliki ketakutan yang berlebih atau paranoid. 当我们过度的惧怕， Kita paranoid kehilangan pasangan kita. 我们怕会失去我们的伴侣。 Kehilangan pasangan, takut kehilangan pasangan itu ada suatu hal yang normal Bapak Ibu. 这惧怕你们失去我们的伴侣是很一般的事。 Itu adalah sebuah ketakutan yang praktis. Kita mengasihi orang tersebut maka kita takut kehilangan orang tersebut. 这是因为我们爱他，我们怕失去他。 Tetapi ketika kita membaca banyaknya berita perselingkuhan saat ini dan itu ketakutan akan kita kehilangan pasangan kita karena berselingkuh, itu yang membuat akhirnya menjadi tidak sehat. 可是当我们很多听到、看到这一些有婚外情的新闻的时候，而这一些的新闻影响我们对我们伴侣的思想，那是不对了。 Ada ketakutan emosional bahwa kita merasa menjadi orang yang tidak dikasihi.
Kita merasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri. 我们有一种惧怕感，怕我们没有被爱。 Kita selalu mencurigai pasangan kita. 我们常常会怀疑我们的伴侣， Kita takut merasa kesepian. 我们怕有孤独， Sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya terhadap pasangan kita. 有时候就我们对我们伴侣有一点怪怪， Kita menjadi posesif. 我们成为有占有欲很强。 Kita pasang tracker di HP suami atau istri kita untuk memantau keberadaan mereka. 可能我们做傻事去监视我们的伴侣， Dan hidup kita begitu terbelenggu dengan keberadaan pasangan kita. 就是我们的生活感到不安。 Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, fakta bahwa Yesus yang adalah Allah datang ke dalam dunia ini, 主内弟兄姐妹，耶稣降世为人的事实， itu bisa menghadirkan atau menghilangkan ketakutan eksistensial dan emosional kita. 可以除去我们这个情感上和生存的恐惧。 Bapak Ibu, kalau kita sudah sungguh benar-benar menerima berita bahwa Yesus yang adalah Allah itu datang ke dalam dunia, 当我们真正的领受了这个信息，耶稣降世为人， maka seharusnya kita tidak perlu takut lagi merasa kehilangan orang yang kita kasihi. 那我们不需要来惧怕和挂虑，我们会失去我们所爱的人， Karena kita tahu bahwa kita dikasihi oleh Allah yang sempurna kasih dan kuasanya. 因为我们知道有全能、有完美的上帝爱我们， Dan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. 上帝永不离去我们。 Manusia bisa kehilangan kasihnya, mereka bisa meninggalkan kita, tetapi Allah tidak akan pernah kehilangan kasihnya dan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. 人会离开我们，会撇下我们，可上帝永远不会离去我们。 Atau kita tidak perlu lagi takut akan masa depan di tengah situasi dunia yang tidak menentu. 我们也不必为我们的明天忧虑， Karena kita tahu bahwa Allah menyertai, Allah beserta dengan kita. Allah itu adalah Allah yang Immanuel. 因为我们知道上帝是以马内利的上帝，他时常与我们同在。 Dan bukan bahwa hanya Allah menyertai kita, tetapi Allah juga menyediakan sebuah kehidupan yang lebih baik kelak setelah kematian fisik kita alami. 上帝不单与我们同在，我们也相信他会为我们预备更好的生活，在离开世界的时候。 Bapak Ibu yang terkasih, bagi kita yang sudah menerima berita sukacita ini, yaitu bahwa Yesus yang adalah Allah itu hadir buat menyelamatkan kita, 当我们领受了这个大喜的信息，耶稣降世为人，为要拯救我们。 mari kita terus berusaha untuk memperbesar suara sukacita itu di dalam diri kita, di dalam hati kita. 那我们必须要常常保持这个，在我们心里有这个信息。 Mari kita kecilkan suara dunia yang membawa ketakutan buat hidup kita. 那我们要减少，我们要少听这世界带来不正确的新闻。 Saya mengajak kita untuk memperbesar suara sukacita ini dengan cara kita memperbanyak membaca firman, 我们记住，我们应群多读圣经， memperbanyak waktu merenungkan firman Tuhan, 思想神的话， memperbanyak waktu di dalam komunitas yang cinta Tuhan, 常常与这个群体爱主的群体在一起。 dan kita mengurangi mendengar berita-berita dari dunia. 我们少听速食的这个新闻， Bukan berarti kita nggak boleh dengar berita sama sekali, Bapak Ibu. 不是说我们就不可以听任何的新闻。 Cuma jangan sampai larut di dalam berita bencana atau berita tentang kecelakaan di dunia ini. 就是说不要使这些的新闻太多影响我们的生活。 Karena kadangkala ketika kita dengar ada kebakaran di sini, lalu kita cari lebih banyak lagi fakta data tentang kebakaran itu. Sehingga semua data dan fakta itu membuat kita semakin khawatir, jangan-jangan rumah saya bisa kebakaran. 当我们听到处个地方有火灾的时候，我们就挂虑，很怕我们的家也会遭到这个火烧。 Itu terjadi karena kita asik dengan berita-berita dunia itu. 因为我们太深入了这一些新闻， Atau kita kurangin nonton acara-acara gosip di TV, Bapak Ibu. 我们可能也减少听那一些这个闲言碎语的新闻。 Ditambah lagi bukan cuma acara gosip, jangan nonton drakor dan dracin berlebihan, Bapak Ibu. 就不要太多看那个电视连续剧， Karena semua cerita di dalam drakor dan dracin itu biasanya tentang perselingkuhan, tentang pria idaman lain, tentang wanita idaman lain.
这一些大多数的主题就是说婚外情的故事， Sehingga otak kita lebih banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang menakutkan itu. 因为有可能这一些的信息、这一些的故事会影响我们的思想。 Atau terakhir yang lebih penting Bapak Ibu, kurangi kumpul-kumpul sama kelompok yang suka bergosip. 最后就是可能要减少跟一些很喜欢谈闲理的群体在一起。 Kumpul dengan kelompok yang suka bergosip itu mendatangkan hal yang tidak baik buat hidup kita. 因为如果你多参入这一些的群体，对你的生活不好。 Orang yang menyebarkan gosip mendapatkan sukacita karena mereka bisa bercerita dengan bebasnya dan mengarang cerita indah buat kita. 多少时候，这个传这个闲理的人，他觉得越传越多闲理的时候，他感到很高兴。 Mereka sukacita bikin gosip, 他爱传这个闲话。 tapi kita yang dengar gosip itu menjadi menderita Bapak Ibu. 那我们所听的人就不好受。 Karena kita akhirnya mikirin, iya ya betul nggak ya gosipnya? 那我们就怀疑他所说的是真的吗？ Bapak Ibu yang terkasih, kita nggak bisa dengar dua suara, yaitu suara Tuhan dan suara dari dunia ini secara bersamaan. 弟兄姐妹，我们不能同时听这个世俗的声音，还是听神的声音。 Kita nggak bisa pilih mau dengar dua suara ini 这两 bersamaan. 个声音不能够，我们不能够同时接受这两个声音， Karena dua suara ini adalah dua suara yang beda frekuensi Bapak Ibu. 因为他们是相反的。 Kalau suara Tuhan adalah suara yang mendatangkan sukacita, 从神的声音是带给我们喜乐的， tapi suara dunia mendatangkan ketakutan di dalam kehidupan kita. 从世界来的声音可能会带给我们惧怕感。 Namun bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini masih belum sungguh-sungguh menerima berita bahwa Yesus sudah hadir di dalam dunia, atau masih ragu dan bimbang dengan berita sukacita ini, maka inilah saatnya untuk menerima kabar sukacita ini. 对于这些弟兄姐妹，可能你还没有接受耶稣降世的信息，或者你在怀疑耶稣是否真的来了这世界为你和我的罪而死的时候，这就是正式的时候。 Bagi Bapak Ibu masih ragu dan bimbang, saya mau mengatakan bahwa di dalam Yesus ada sebuah kepastian bahwa manusia tidak perlu lagi bersusah payah untuk mencapai Tuhan. 对于那怀疑的弟兄姐妹们，我这是要肯定、要强调跟你说，你有这个缺迹，那你时候你有地方去，你耶稣为你而死，拯救了你。 Untuk Bapak Ibu masih ragu dan bimbang, saya mau mengatakan bahwa di dalam Yesus kita tidak perlu lagi mengalami kegalauan atau rasa takut. Bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya sudah mendapat keselamatan atau apakah saya bisa masuk ke dalam surga itu? 我再一次强调，对于那些还怀疑上帝的存在，我要告诉你，你要有肯定着，在耶稣里你有缺迹，你已经得救了。 Karena di dalam Yesus Kristus Allah sudah datang dan sudah memberikan keselamatan atau surga itu bagi setiap kita. 耶稣已降生，赐给你和我这个救恩。 Bapak Ibu yang masih ragu dan bimbang, saya mau mengatakan bahwa kekristenan bukanlah agama. Kekristenan bukan sebuah tatanan pedoman moral dan petunjuk untuk hidup baik. 弟兄姐妹们，我要告诉你，基督教不是一种宗教，也不是一套这个道德的准则或者生活的指南。 Tetapi kekristenan adalah tentang Yesus yang merupakan wujud nyata dari kehadiran dan kasih Allah kepada manusia. 这基督教是关于耶稣，就是借着耶稣，上帝彰显了对人类的爱。 Kelahiran Yesus Kristus menunjukkan bahwa Allah mengasihi manusia dan Allah mau hadir di dalam kehidupan manusia. 借着耶稣的降生，上帝彰显着他的爱，说上帝要来到人间。 Dan kelahiran Yesus Kristus sebagai bukti nyata bahwa Allah punya satu kemauan untuk membawa manusia ke dalam kehidupan yang penuh dengan kemuliaan dan damai sejahtera di surga sana. 接着耶稣的降生，上帝要彰显他的荣耀，也为我们预备将来在天上的荣耀。 Bagi yang masih ragu tentang berita Natal ini, 对于那还怀疑圣诞的信息， jangan lewatkan kesempatan untuk menerima berita bahwa Yesus Kristus sudah hadir dan mau memberikan sukacita surgawi itu buat kita semua. 你要把握机会，你要相信
借着圣诞节，耶稣基督的降临，要赐给你平安喜乐。 Kehadiran Yesus membawa turun damai sejahtera dari surga ke bumi bagi manusia yang mau menyambutnya. 耶稣基督赐平安给那他所许悦的人， Dan biarlah Natal kali ini kita bisa merasakan sukacita tersebut. 让在这个圣诞里，我们每个人能体验到这个喜乐。 Sukacita itu hadir karena kita sudah mendengar dan kita sudah melihat bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya secara nyata melalui kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. 我们充满喜乐，因为我们听见了、看见了，借着耶稣基督的降生，上帝已经为我们每一个人彰显了他的爱。 Amin. 阿门。 Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. 我们祷告， Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur 主啊，我们要感谢你， kalau pada hari ini kami diingatkan lagi tentang sebuah berita sukacita besar 你再一次提醒我们关乎大喜的信息。 bahwa Allah peduli dan mengasihi kami manusia berdosa. 上帝爱而关怀我们这些的罪人， Sehingga Allah mengutus Yesus Kristus anak yang tunggal itu untuk hidup kami manusia yang berdosa ini. 那你情愿差派你的独生儿子为我们降生。 Tuhan tolong kami untuk kami terus mengingat berita sukacita besar ini. 主，你帮助我们要纪念这个大喜的信息。 Sehingga di dalam kehidupan kami ketika ada ketakutan-ketakutan yang menguasai hidup kami. 当我们面对许多的惧怕、恐惧的时候， Ketakutan itu bisa dikalahkan oleh sukacita yang besar bahwa Allah peduli dengan manusia. 这我们领受的大喜的信息，能除掉我们一切的惧怕。 Tolong setiap kami untuk hidup di dalam berita sukacita Natal ini. 你帮助我们以这个喜乐的心来度过我们的人生， Supaya hidup kami boleh terus memancarkan sukacita dari Allah itu. 让我们活着会表现、表达、会彰显出你的喜乐。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. 我们将祷告、感恩，奉靠耶稣基督的名， Amin. 阿门。